akan dipimpin oleh saudara Ahmad Fahan. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Hanan, ya Manan, ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala pujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau jugalah segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Rahman, Ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program pada hari ini, iaitu program Biome Explore 2020-2021. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jualah kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Pak An di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, semestinya ramai yang tertanya-tanya, betul tak Pak An? Apakah itu program Biome Explore? Jangan risau, kami akan cerita sedikit mengenai apakah itu program Biome Explore. Tapi sebelum itu, why not Pak An perkenalkan diri kita berdua dulu, Pak An? Okey. Hai semua, saya Ahmad Farhan bin Muhammad Nur, merupakan timbalan yang di-Ketua Kelab Sains dan hari ini saya ditemani oleh siapakah beliau? Hai semua, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Iqmal, saya merupakan yang di-Ketua Kelab Sains Bayu Perubatan sesi 2021. Okey, baiklah. Pak An, apakah itu sebenarnya program Biome Explore sebenarnya? Alright. Tercetusnya idea untuk pengajaran Biome Explore ini adalah daripada Iqmal sendiri sebenarnya. Jadi program ini adalah program yang sangat-sangat julung kali diadakan. Dan program ini tercetus daripada idea kami dan juga idea Iqmal disebabkan oleh pandemik yang telah berlaku di negara ini dan menyebabkan fakulti tidak dibuka dan pelajar-pelajar terutamanya pelajar tahun 1 terpaksa menjalani pembelajaran mereka secara online. Betul. Tujuan asal untuk menjalankan program Biome Explore ini adalah untuk membantu para pelajar terutamanya pelajar tahun 1 Fakulti Sains Kesihatan untuk mendapatkan sedikit orang kata gambaran awal dan juga mengenal sedikit serba sedikit fasiliti yang ada di College Tun Syed Nasir dan juga di fakulti. Jadi tak adalah nanti apabila diorang masuk ke fakulti ataupun di college tanpa bantuan senior, diorang terpinga-pinga ataupun berasa macam janggal. Janggal masa tu. Okay, betul. Dan pada awalnya program Biome Explore ini hanya dibuka ataupun dikhususkan kepada pelajar tahun 1 Biomed saja. Namun begitu disebabkan kita mendapat banyak permintaan daripada pelajar-pelajar lain dan juga dari khusus lain, dengan itu kami bersahatilah untuk membuka platform ini kepada semua pelajar dan kami ucapkan terima kasih buat semua yang turut hadir untuk menjayakan program kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan pergi ke slot yang seterusnya iaitu slot Mentimeter. Okey, diminta semua pelajar-pelajar yang ada sekarang ni untuk scan QR code yang ada kat depan ni. Sebab scanning ni akan pergi ke website Mentimeter. Okey, ataupun you all just boleh search dekat Google Mentimeter and click join the conversation atau join the slide presentation. And masukkan kod 21264058 ataupun klik saja link yang akan diberikan di chat box. Okey. Okey, kalau akan ada link di chat box, okey, just klik link tersebut dan masukkan kod Mentimeter anda. Okay, saya ulang balik kod Mentimeter. Kod Mentimeter adalah 21264058. So nanti dekat Mentimeter tu ada beberapa teka-teki ataupun cabaran untuk anda
tengok anda kenal ke tak serba sedikit berkaitan College Tun Syed Nasir yang bakal anda diami selepas ini. Okey. So dekat skrin pun ada terpapar soalan daripada website Mentimeter. Jadi saya ulang untuk kali terakhir, kod Mentimeter adalah 21264058. Okey, dah ada mula yang menjawab. Okay, so soalan pertama sekali adalah apakah nama college yang bakal didiami oleh pelajar UKM-KL, okay? So kita mari saksikan banyak ya sekarang ni College Tun Syed Nasir. Kita ada Tun, kasih tertulis Tun sahaja, ada yang KTSN, ada yang Syed ya. Okay, mari student. College Tun Dr. Ismail pun ada. Betul itu. Okey, ada 17 orang. Saya seramai lagi dalam ni. Boleh join dan masukkan kod. Kalau terkeluar, masukkan balik. Jangan risau. Dia boleh repeat je balik. Okey? Okey. Pak An, apa kat situ lagi? Nak College Tun Dr. Ismail. Ada Syed je. Ada site je. Kan? Ni adakah site yang kedai restoran makan tu ke? Kita pun mungkin ya, kita pun tidak pasti. Alright. Silakan untuk jawab. Okey, ada lagi. Anda tahu tak sebenarnya college kita nama apa? Saya nampak salah seorang pelajar kita letak Syed Saddiq ya, Pak An. Tak ni. Ini silap dia ya. Saya harap betul lah ada Syed Saddiq di college kita ya satu hari nanti. Turun ya. Tak dengar ya college ada. Nama college ada. Betul. Apa tu? Collegeku syurgaku. Yes, gitu. Ni betul-betul sayang ya. Okey, saya rasa dah okey dah kot. Dah ramai dah nampak gambaran dia yang paling besar di situ, warna biru itu. Pak An, cuba bagi tahu apakah nama sebenar college di Kuala Lumpur kita itu. Alright. Okay, untuk college di Kuala Lumpur sebenarnya ada dua, which is College Tun Dr. Ismail dan juga College Tun Syed Nasir. Tapi untuk pelajar Fakulti Sains Kesihatan dan juga Fakulti Farmasi dan juga Fakulti Pergigian, kita akan ditempatkan secara khusus di College Tun Syed Nasir. Betul itu. Tapi kita tak pasti untuk SEM 2 nanti adakah College Tun Dr. Ismail akan dibuka kepada pelajar-pelajar UKM-KL. Okey, so sebarang update terkini akan sentiasa dimaklumkan oleh pihak Majlis Eksekutif Pelajar ataupun KM-UKM sendiri. Okey? Alright, so kita teruskan ke soalan seterusnya. Di manakah lokasi KTSN? Okey, untuk soalan ni dia adalah dalam bentuk Q&A session. You all klik Q&A tu dan jawabkan di ruangan Q&A tu. Okey, dia macam ala-ala macam nak jawab soalan lah gitu. Okey? You all klik Q&A tu. Alright, kalau you all dah terkeluar, masuk balik dan klik button dia. Boleh bagi apa landmark yang terdekat dalam kawasan College Tun Syed Nasir. Kalau tahu jalan pun boleh bagi jalan College Tun Syed Nasir tu jalan nama apa? Yes. Alright. Okey, dah ada. Okey, saya nampak di sini Jalan Temeloh Titi Wangsa Kuala Lumpur gitu, very specific ya. Okey, kita tengok yang seterusnya, kita ada Jalan Temeloh Titi Wangsa. Seterusnya apa lagi Pak Ani? Sebelah apa ni? Sebelah klinik, betul-betul. Okey. College Tun Syed Nasir pun sebelah klinik kesihatan Kuala Lumpur. Lagi Jalan Temeloh sama. Okey. Okey. Dia macam dah lari sedikit tapi tak apa. Macam dia macam nak betul. Okey, tapi dia salah lokasi ni Pak An. CPCP je. CPCP. Apa lagi? Okey, Jalan Temeloh. Kita masih menyaksikan Jalan Temeloh KL. Okey. Kita masih menantikan pelajar-pelajar untuk klik open Q&A. Okay, klik open Q&A and then you all just write your question. Write your question here. Ada lagi ke? Ada lagi ke yang nak masuk? Okey, saya dapat lagi. Tambahan. Di sini sebelah klinik kesihatan. Oh, ni dah tadi ke? Betul. Okey, Tasik Titi Wangsa. Okey, betul Pak An? Mungkin. Itu tarikan utama di College Tun Syed Nasir dalam Kuala Lumpur, Malaysia. Okey. Anda bijak. Pusat Darah Negara. Okey, betul. Kita kata nak dekat dengan Pusat Darah Negara.
Kuala Lumpur. Okay, saya rasa semua nak dekat dengan orang kata konsep nak dekat sama lah. Betul Pak An? Betul. Okay, cuba Pak An bagi tahu kat manakah lokasi sebenarnya College Tun Said Nasir? Alright, lokasi sebenar College Tun Said Nasir adalah seperti yang mana ramai jawab adalah di Jalan Temerloh, Titiwangsa, Kuala Lumpur. Yes, tepat sekali. Chowkit tu sebenarnya adalah lokasi Fakulti Sains Kesihatan kita. Wow, saya dah masuk ke lemak yang menarik di kereta saya dah banyak ya Pak An. Banyak. Cuba Pak An sebutkan apa yang ada kat Itu sini. antaranya yang ada adalah Perpustakaan Negara, Jalan Jalan Temerloh. Okay. Tasik Titiwangsa, Tasik Titiwangsa adalah antara landmark yang paling Utama lah. Paling menarik sekali. Apa lagi yang ada? pun lebih KLCC. Okay, KLCC kalau nak pergi tu pada pagi-pagi, 6 pagi tu sekejap je lah. Kalau dah masuk 8 pagi tu, na'udzubillah ya, memang jam lah ya. Tak dekat dah orang kata, dia dekat sebenarnya tapi jadi jauh. Sawit Putra Mall, you all. Sawit Putra Mall ni adalah lokasi tumpuan para pelajar, terutamanya pelajar biomed. Lepas kelas je biasa akan pergi ke situ. Kat situ juga ada Institut Jantung Negara ataupun IJN ya. IJN adalah berhadapan dengan our pusat sumber. Okey, Perpustakaan Negara. Apa lagi kita ada kat sini? Hospital Besar Kuala Lumpur. Ya betul. Kita berhampiran dengan Hospital Besar Kuala Lumpur. Apa dan untuk makluman, kita boleh daripada kolej kita boleh melalui Hospital Kuala Lumpur untuk tembus ke pintu belakang fakulti kita. Yes, tepat sekali. Selepas pas ataupun terlewat untuk ke kelas, boleh berjalan daripada kolej, lalu HKL dan masuk ke pintu belakang Fakulti Sains Kesihatan. Alright, saya rasa itu sahaja. Saya semua orang dah nampak gambaran sebenarnya di manakah lokasi kolej kita dan juga lemak-lemak yang menarik. Okay, saya harap after you all sampai ke KPSN nanti satu hari nanti, you all bolehlah go through the entire lemak yang ada. Betul tak Pak An? Betul. Alright. Seterusnya, okay. Jadi sekarang tibalah masa yang paling penting dalam program pada hari ini, iaitu kita nak kenal sedikit keadaan kolej ataupun fasiliti kemudahan-kemudahan yang ada di Kolej Tun Said Nasir. Jadi saya akan serahkan kepada saudara Ikmal, which is orang yang bertanggungjawab untuk mencetuskan idea untuk program Biome Explore ini. Jadi dipersilakan yang di-Persatuan Kelab Sains Bio Perubatan, saudara Ikmal. Okay, thank you Pak An. Okay, Assalamualaikum again. Saya kembali di sini. Saya harap semua dah bersedialah untuk kita pergi ke main course kita. Tadi kita bawa masuk appetizer kan. So kita masuk ke main course kita hari ni adalah kita nak mengenal kawasan kolej dan juga kawasan fakulti. Alright, so sekarang kita berada di pintu pagar ya. Okay, saya tak dapat rakaman di hadapan betul-betul pintu pagar, tapi di landmark pintu pagar kita adalah you all akan nampak satu tugu. Masalah macam tugu negara, tapi bukan tugu negara, you all macam tugu kolej dan juga gambar Masjid Al-Zaitun Pelajar di hadapan pagar kita. So di hadapan juga kita akan nampak kita punya pengawal di hadapan. So bila pelajar masuk nanti, bila you all masuk nanti, you all akan mendaftar di bahagian guide kita. Okay, di bahagian guide kita untuk scan QR, scan apa MySejahtera. Okay, dan juga dapatkan semua dokumen-dokumen yang seharusnya dihantar kepada security kita. Rasanya ada video. Okay, ada sedikit lah kawasan di bahagian hadapannya. Alright, so kita boleh proceed. Okay, semua dah harap sebenarnya dapat menelitilah pagar. Jangan salah masuk pagar pula. Okay, nanti masuk pagar HKL ke KKL ke silap betul. Okay, kalau you all nampak di hadapan itu, saya tunjuk sikit. Di hadapan lah, tak dapat langsung ke depan. Okay, kalau boleh, kalau Google Map kita tengok depan kan. Kalau tengok ke hadapan sekali adalah kita punya Tasik Titiwangsa. Betul tak Pak An? Dah dekat sangat. Dekat sangat Pak An. Saya rasa kalau daripada pintu masuk kita punya gate ni, 1 minit je dah sampai. Dekat je. 10 langkah tu, kalau ikut 10 langkah baru dekat depan kereta tu. Kan?
Dia macam seminit lah. Aku kata memang seminit dah sampai dah. Okey. Dan di hadapan kolej kita adalah penjaja-penjaja yang menjual makanan-makanan untuk kita saja nak duduk lepak ke dan sebagainya. Okey. Alright. So kita akan proceed ke seterusnya. Okey. So bila you all dah masuk ke pekarangan depan gate, dah masuk ke laluan yang sepatutnya. Okey. Kita akan nampak ni lah laluan dia. Ni lah laluan untuk masuk ke Collegeku Syurgaku. Gitu saya nampak tadi. Okay, so bila kita masuk saja, bila you all belok je ke kiri, you all akan nampak satu blok. Blok ni cantik blok ni. Okay, berwarna-warna merah dan biru-biru sedikit. Okay, ni adalah kita panggil sebagai blok 6. Okay, blok 6 ni adalah sebenarnya blok yang baru dibina dan blok ini berbeza dengan blok-blok lain. Okay, kita ada total 10 blok di College Tun Ustaz Nasir dan salah satu blok yang istimewa saya katakan ialah ni, blok 6. Okay. Blok 6 ni dia berbeza dengan blok-blok lain sebab setiap blok yang lama dia adalah disubkategorikan kepada single room, double room dan dorm room. Okey, dia banyak. Tapi dalam blok 6 ni dia dalam bentuk rumah. Okey, so bila you all masuk dalam rumah ni akan ada bilik-bilik, ada ruang tamu, ada pantry, bilik air dan sebagainya. Okey. Dan total rumah di sini ada dalam 6 biji rumah. Okey. Di bawah blok 6 pula kita ada studio muzik. Okey. So kalau you all nak pelajar-pelajar yang minat muzik, okey, di bawah blok 6 kita ada studio muzik, okey. Dan juga kita ada klinik-klinik audio dan sebagainya lah. Okey. Alright, so kalau kita bergerak sedikit video. Boleh tengok. Okey, jalan sedikit. Dan ini adalah rumah pengetua lah. Okey, sedikit lah kami nak tunjuk rumah pengetua macam mana. Okey, inilah rumah pengetua di KTSL tapi tidak didiami oleh pengetua kita. Saja kalau you all tanya-tanya, apa dia rumah tu kan besar tapi seorang single macam tu. Inilah rumah pengetua. Okey. Alright, Pak, kita teruskan. Kita jalan-jalan. Okey, ni jalan-jalan gedek-gedek lah. Teruskan ya. Okey, so bila you all dah sampai sahaja di depan sikit daripada rumah pengetua, you all akan nampak bangunan PKP. Okey, so mesti korang semua macam PKP. PKP tu Perintah Kawalan Pergerakan ke? Okey, ni bukan Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia. Okey, this is not MCO ke apa, tapi ni adalah Pusat Kembangan Pendidikan. Okey. Okay, untuk pengetahuan semua, Pusat Kembangan Pendidikan ni ataupun PKP ni adalah salah satu bangunan fakulti, alright, yang terletaknya di college. Okey, bangunan fakulti ni selalunya diguna pakai oleh pelajar-pelajar master ataupun PhD untuk mereka jalankan aktiviti-aktiviti pendidikan ataupun pelajaran mereka di sini. Namun begitu, untuk pelajar-pelajar khususnya pelajar biomed dan juga pelajar-pelajar lain, anda akan gunakan blok PKP ni selalunya untuk English, okey, English courses. Okey, ataupun you all akan gunakan sekiranya berlaku masalah teknikal ataupun masalah elektrik dan sebagainya di fakulti. Okey, so sekiranya fakulti hilang sumber elektrik, okey, dan you all akan gunakan PKP lah. Sebab PKP ni ada dalam beberapa dewan kuliah. Okey, kita tak dapat masuk sebab PKP ni tutup. Okey, so dalam PKP ni ada 3 bilik dewan kuliah dan juga banyak bilik tutorial. Okey, dan fasiliti-fasiliti ni juga seperti surau, bilik air, semua lengkap lah dalam ni. Alright? Okey, tengok lagi sekali kan, you all nak tengok. Inilah bangunan dia warna oranye, besar gitu. Okey, baiklah kita teruskan. Okey, so bila dah you all dah lepas daripada PKP tu, okey, kita sama dengan Tuan Badan ni tengah jalan nak pergi ke Simpang 4. Dia dah Simpang 4 terbesar di College Tun Ustaz Nasir. Di Simpang 4 ni, you all boleh belok kiri, boleh terus, belok kanan dan boleh patah balik ke belakang. Tapi individu ni akan memilih untuk masuk ke kiri dan sampailah kita ke padang besar College Tun Ustaz Nasir. Inilah dia pemandangan padang kita. Okey. Baiklah, kita akan masuk. Orang ni nak tengah masuk jalan. Okey, masuk. Alright, so kita dah sampai ke padang KTSN. Okey, di padang KTSN ada banyak court. Ini adalah court netball. Okey, this is court netball, ada 2 court netball yang court netball pula, court volleyball. Ya betul, makasih. Court volleyball, ada 2 court volleyball dan inilah pemandangan padang besar kita. Betul Pak M? Betul, cantik sekali.
Sebelum kalau kemaraunya memang kuning lah dia. Ya, dia memang kuning lah. Tapi sekarang ni gambarannya sebelum kemarau sekarang ni. Dan nak cakap padang kita besar sangat boleh menempatkan ke semua pelajar Kolej Tun Sat Nansi yang beribunya. Okay? Sebab macam mana kita cakap tahu sebab kita menjalani fire drill di padang Kolej Tun Sat Nansi. So bila ada fire drill, you all akan berkumpul di padang ni lah pada malam-malam buta melihat diorang menjalankan aktiviti-aktiviti fire drill. Okay. Alright, so inilah gelanggang bola sepak you all ke, nak gelanggang frisbee ke, nak gelanggang main kejar-kejar ke, di sinilah dia. Okay. Alright, so di sini juga kita nak tunjukkan court padang futsal. Okay, di belakang sana ada 2 court padang futsal. Okay, di sini adalah padang futsal satu dan satu lagi di sebelah kirinya. Okay, dan di sebelah kanan juga boleh digunakan pakai untuk main basketball. Dan juga di belakang adalah court netball juga boleh digunakan pakai oleh para wanita. Okey, tapi untuk para wanita, para gadis yang very interested into netball, jangan risau, kita ada court netball baru, nanti kita akan tunjuk. Alright. Okay, so inilah padang kita yang serba indah itu. Okay, terbentang luas. Ini serba sikit gambar. Okey, tempat ni memang sesuai untuk bersuah foto ya. So kalau you all nampak Pak Ain di padang tu, selalu dia tak bersukan, dia bergambar. Betul. Okey, ini gambaran daripada padang kita. Sebenarnya kita boleh nampak menara Kuala Lumpur. Okey, KLCC yang terbentang besar itu, okey, terbina besar itu, alright. Kita boleh nampak daripada padang kita sendiri, alright. So kalau lagi-lagi pada New Year ke, pada sambutan-sambutan perayaan, you all akan nampaklah cahaya-cahaya lampu-lampu ataupun orang kata apa tu? Meriam, bukan meriam, bunga api. Okey, ya, bunga api di langit Kuala Lumpur ya. Okey, baiklah. Okey, so kita sampai dah habis padang, sekarang kita nak cuba jalan ke hadapan pula. Okey, so kalau tengok gambaran di sebelah kiri tadi tu, okey, di gambaran di sebelah kiri ni, ini adalah blok-blok 6, 7, blok 7 dan blok 8, blok-blok untuk staff-staff ataupun pegawai-pegawai UKM. Okey, so kalau pegawai-pegawai UKM yang nak duduk di kolej, di sinilah lokasinya. Okey, pelajar-pelajar tidak akan duduk di sini. Okey. Tu just serba sedikitlah kalau you orang nak tanyakan bila orang sampai sini apa dia blok-blok tu. Sekarang ni kita tengah on the way ke klinik audiologi. Inilah laluan dia nak pergi ke klinik audiologi. Okay, kalau ada sesiapa daripada sini audiologi ke apa, inilah gambaran klinik audiologi. Alright, so kita nak masuk dah. Okay, gedek-gedek orang ni. Okay, so kita dah masuk. Jangan masuk kalau tanpa kebenaran ya. Kan, jangan curi-curi masuk. Okay, bila dah masuk. Kawasan ni akan berkunci kan? Ya betul. Ya betul, sebab pintu dia terbuka sebabkan ada pengawas keselamatan. So kami minta pengawas keselamatan untuk kita masuk, untuk kita rakamkan. Okey, inilah pekarangan parking untuk ke klinik audiologi, dan sekarang ni video akan memaparkan FSK Fitness punya center. Nampak tu. Cantik, megah ya Pak An? Megah di situ. Tapi berbayar ya. Tapi diingatkan kawasan ni jika kita nak guna, dia ada bayaran-bayaran yang tertentu yang diperlukan. Tapi jangan risau sebab kita ada gym yang free je untuk digunakan. Tapi nanti Ikmal akan tunjuk. Betul. Betul kata Pak An, sebab di Kolej Tun Sat Nansi kita ada 2 gym. Satu dimiliki oleh FSK dan satu lagi dimiliki oleh KTSN sendiri. Dan ni salah satu gym yang dimiliki oleh FSK. Ini gambaran di hadapan. Okey, dan bila kami sampai hari tu gym ni tutup. Okey, maybe sebab kami pergi awal pagi lah kot kan. Okey, dan di sini adalah kalau you boleh nampak lah, ni lah harga rate dia. 1 jam pertama RM3, jam berikutnya RM2. Okey, kalau diorang tukar tu itu kita tanya bawa dari FSK lah. Okey, bilik kecergasan pun diorang ada juga, dan dalam ni dia macam ada studio dan juga gym diorang tersendiri. Okey, this is a very nice gym actually. Alright. So tu dah kita dah habis di kawasan kiri tadi, kita dah go to sebelah kiri, sekarang kita nak masuk ke kanan pula. Okey. Kiri dah settle. Okey, let's go. Let's go, kita bawa you all pergi ke kawasan yang seterusnya. Okey. Okey, kita berhenti kat sini. Berhenti. Dia belakang depan pula cik all. Okey, minta maaf semua. Okey, kita lagi sekali.
Okey. Okey. Alright. Okey, ini adalah blok seterusnya. Okey, tadi kita jumpa pada blok 6. Seterusnya adalah blok B. Okey, kita ada 10 blok A, B, C digabungkan sekali, D, E, F digabungkan sekali, G, H, J digabungkan sekali dan blok 6 di blok solo lah di hadapan tadi. So inilah blok B. Blok B ni tidak keseorangan, dia digabungkan sekali dengan blok A di sebelah kanannya dan blok C di belah kirinya. Ini sini adalah blok B. Alright, ni blok B. So sesiapa pelajar yang akan duduk di blok B, inilah blok B. Okey, tu blok A ni. Ni blok A. Ni blok A. Okey, kita jalan-jalan sikit, kita tengok. Okey, dan saya nak tunjuk juga laluan bawah blok B. Okey, ni laluan bawah blok. Okey, laluan bawah blok, blok A, B, C. Okey, laluan ni kita panggil sebagai laluan shortcut lah. Selalunya student akan gunakan laluan ni untuk gerak daripada bawah blok sehinggalah ke depan pintu pagar ke nak pergi blok balik ke. Okay, this is the laluan. Okay, jangan pelik lah kalau you all macam datang mana laluan dia. Ni laluan shortcut. Nanti kita tengok macam mana laluan shortcut ni berfungsi. Okay. Alright, so saya rasa itu sahaja nak tunjuk. Okay, kita akan pergi ke blok yang ke lokasi yang seterusnya. Ni pemandangan dia lah. You all tengok-tengok yang semasa tu rindu-rindu ke. Okay, sekarang kita sampai ke bus stop pula. Okay, ni bus stop dia all. Inilah bus stop College Tun Syed Nasir. The only bus stop yang kita ada. Okay, so bus stop ni starting point tadi yang kat depan tadi tu. Mana sekejap? Okay, saya sini yang depan. Ni starting depan. Orang yang pertama pada awal pagi tu bila sampai. Inilah dia akan duduk di sini. Dia duduk. Okay, dia akan duduk sampailah ke belakang itu. Lepas tu, after tempat duduk tu, sampailah hujung sekali itu. Kena berdiri. Daripada bawah bumbung ni sampailah ke belakang. Boleh berdiri untuk beratur ke fakulti. Okey. Alright, selalunya pelajar bila duduk beratur ni sampai ke belakang. Okey, kita pernah lah dulu kalau during before pandemic COVID-19 tu sehingga ke hujung college, ke hujung apa? Kafe. Kafe tu punya ni. Sehingga betul, sehingga ke kafe. So kalau kepada pelajar tahun 1, make sure korang put benda tu sebagai korang punya bucket list. Okay, beratur sampai nampak kafe. Barulah you all wonderful Syed Nasir. Okay, baiklah kita teruskan. Okay, sekarang inilah gambaran bus stop kita. Okay, jangan risau bus stop kita tertutup. Okay, ada bumbung kalau hujan dan sebagainya. Tapi kalau luar daripada bus stop tu, saya just bagi nasihat untuk pelajar-pelajar bersedia dengan payung lah sekiranya hujan dan sebagainya. Okay. Alright. So sekarang kita dah sampai lepas daripada blok kita punya bus stop, kita akan nampak simpang T. Okay, simpang T kita masuk dan daripada simpang T lah kita akan nampak satu blok di sebelah kanan ni adalah blok J. Okay, this is the blok J. Okay, blok J tadi digabung dengan GHJ. Okay, GHJ digabungkan bertiga. 3 adik-beradik. So ni adalah blok J. Okay, kita akan nampaklah adik-beradik di yang lain. Okay, kita tengah jalan-jalan sekejap. Okay, inilah kalau nampak pemandangan College Tun Syed Nasir di sini. Dan inilah blok A. Okay, tadi kan kita nampak blok A di sudut hadapan. Ini ada sudut belakang. Okay, dan kita akan masuklah ke salah satu lokasi parking. So kalau pelajar-pelajar sini memang akan dah tahulah parking ni untuk first year nanti. Ni antara tempat-tempat parking you all. Okay, so pemandangan ni blok biru ni adalah blok B tadi yang kita tengok tadi tu. Inilah blok B di bahagian belakangnya pula. Dan di sini ni macam ni, macam Star Wars punya kapal terbang tu. Inilah kita punya blok C dan blok C ni akan ke belakang. Dia punya bangunan nanti dia akan menjual ke belakang. Dan ini adalah blok A. Blok A lah. Betul. Okay, dan ini pula kita akan tengok lebih dekat. Ini adalah kita punya K-Shop di sebelah kiri dan juga kita punya Tuh Puan ataupun pusat komputer Tuh Puan. Alright. Okay. So kita boleh ke kiri pula. Alright. So ini adalah kelab kita punya pusat komputer Tuh Puan. Okay, so pusat komputer Tuh Puan ni, yang saya tengah bulan-bulan ni,
Inilah lokasi di mana selalunya student akan pergi print ke, pergi photostat ke, nak print student punya thesis punya buku ke, okey, ataupun you all nak gunakan diorang punya komputer ke, okey, dari di situ ada diorang punya servis lah, okey. Tapi untuk during pandemik ni banyak servis-servis yang terpaksa kita cut off, okey, sebabkan kita nak elak daripada close contact dan sebagainya. Okay, di sebelah kiri ni adalah case shop baru. Sebelum ni case shop berada di bawah blok A. Okay, tapi sekarang ini case shop baru di sebelah Top Point. Okay, inilah belum lagi ada dia punya orang kata apa sign nama ni lagi. So inilah case shop. Case shop ni apa? Okay, student mesti tanya case shop tu apa? Case shop ni adalah macam co-op lah. Macam ala macam 7-Eleven, College Town Side Nasi gitu. Okay, di sini adalah jualan-jualan makanan-makanan, goodies ataupun you all nak beli kopok-kopok ke, Maggi ke kan, kalau stok Maggi habis ke, ramen ke kan, you all nak buat party ramen ke apa ke, di sinilah stok-stok untuk korang beli. Okey, ni lah sedikit. Kita dapat masa buat tutup ya. Okey, ni gambarannya. Okey, sekarang ni kita nak cuba tengok kawasan blok A, B, C lah. Inilah pintu masuk ke blok C. Satu lagi pintu masuk di bahagian belakangnya. Okay, so student bolehlah tengok ni gitu, nak pergi gymnasium pula. Kita akan ke gym college Tun Sat Nasir. Tadi kita dah pergi ke fitness FSK Fitness Center. Sekarang kita pergi ke gym college. Inilah gymnasium college. Nampak di situ di sebaliknya, itulah warga-warga yang selalu pergi ke gym. Ni warga utama dia, okay, yang selalu pergi gym. Okey, inilah dia gymnasium. Bila kita gymnasium kita ni nak kata banyak barang pun lengkap dah. Maksudnya orang kata apa, at least you all tak perlu nak pergi luar, nak bayar dan sebagainya. Pergi gymnasium kita essence je. Okey, just make sure you all jagalah peralatan-peralatan di situ. Dan juga dia ada timing masa, hari-hari yang tertentu untuk lelaki dan hari-hari tertentu untuk wanita. So tak ada gabungan lelaki dan wanita pada hari yang sama. So jangan risau. Okey, baiklah, kita akan pergi ke blok G, H, J. Saya harap semua masih lagi bersama dengan saya. Okay, ini adalah blok J tadi. Dan okey, dia pusing belakang pula. Okey. Alright, so ini blok J. Di sebalik blok J itu di bahagian belakang adalah blok H. Belakang sana. Okey, belakang sana adalah blok H dan di hadapan ialah blok G. Okey. Ini blok G semua. Okey, ini blok G. Dan di bawah blok G kita ada 2 bilik. Okey, 2 bilik. Bilik studio tarian, tadi studio muzik, ni adalah studio tarian dan ni adalah bilik majlis eksekutif pelajar. Dan satu lagi di bahagian belakang nanti kita akan tengok pusat sumber dan juga bilik BSMM. Okay, so inilah kalau you all nak tengok pemandangan di College Tun Sat Nasir, very beautiful pekarangan di hadapan sana. Kalau you all nak macam duduk lepak-lepak ke, nak tenangkan jiwa dan raga ke kan. Okay, alright. Baiklah, kita akan masuk ke bilik studio tarian dan juga alatan muzik tradisional. Okey, you all bila you all sampai saja bilik yang ada cermin besar ni. Inilah dia. Kita punya bilik studio kita besar untuk you all nak buat any dance practice ataupun you all nak buat drama punya practice ke, nak nyanyi ke, nak karaoke ke, kan tiba kan. Semua kat sini boleh. So kita ada cermin besar untuk korang nak tengok korang punya step. So kita ada aircon dan juga fasiliti-fasiliti yang lengkap lah. Dan juga di sebalik pintu ini, pintu Doraemon ini, dia akan bawakan korang ke bilik di mana terletaknya semua alatan-alatan muzik tradisional kita. Okay? Alright. Baiklah, saya rasa okay. Dan kita akan masuk pula ke bilik majlis eksekutif pelajar. Ini bilik saya dahulu. Okay, waktu saya tahun 2. Inilah biliknya. Saya rasa bilik ini belum lagi disusun dengan baik. Okay, maybe lepas pandemik COVID-19, bilik ini pun juga dalam pandemik juga. Okay. So inilah gambaran bilik map. Okay, bilik di mana selalunya student-student akan gunakan untuk mesyuarat. Dilengkapi dengan aircon, lampu dan juga untuklah korang duduk ke, nak buat perbincangan, discussion, meeting dan sebagainya. Okay, so insyaAllah lepas vaksin ni kita bolehlah duduk bersama-sama. Okay. Right, so di sebalik blok GHG tadi, di belakang bilik map, kita akan jumpa library. So kita nak pergi library pula. Kita ikut individu ni. Nak pergi library. So daripada tadi bilik map tu, you all ke depan sikit. You all akan sampailah ke pusat sumber College Tun Sat Nasir. Right. Inilah library KTSN yang ada cermin besar ni. Okay, saya berhenti kat situ. Alright. Okay, saya berhenti kat sini. Alright.
So inilah pusat sumbernya. Okey, di sebalik pintu ini ada pusat sumber. Dahulunya pusat sumber kita kurang menarik sedikit, tapi dengan inisiatif Kolej Tun Ustaz Nasir kita dah memperbaharui landscape design Kolej Tun Ustaz Nasir. Dalam kita punya pusat sumber dalam tu, interior design ni kita dah ubah. Okey, dan insyaAllah korang akan tergamam melihat design yang baru. Okey, alright. Dan di sebalik belakang pusat sumber kita akan jumpa ruang rehat, dan juga di sinilah bilik rawatan Ibnu Sina ataupun bilik BSMM lah. So kalau anda semua merupakan pelajar-pelajar yang join BSMM, okay, this is the place where you guys akan turun untuk jalani latihan-latihan BSMM setiap malam. Ataupun sekiranya pelajar-pelajar sakit, you all perlukan rawatan daripada our BSMM, you all boleh saja pergi ke bilik rawatan ni ataupun kontak pegawai yang bertugas atau student yang bertugas. Okey. Di sebalik belakang tu, kalau you all boleh nampak dari sini, itulah kita punya kafe sebenarnya. Betul kita tengok kafe kita. Daripada sini sebenarnya kita boleh pergi kafe terus. Okey. Alright, ini adalah court netball baru yang saya sebut tadi. Tadi yang di Padang adalah court netball lama, dan court netball baru terletaknya di sebalik belakang blok J. Ini blok J ni, ini blok J, dan ini adalah blok H. Okey, kalau saya tak silap ini adalah blok H. Di sebalik blok J dan blok H, inilah terletaknya court netball. So warga-warga wanita-wanita semua, inilah court netball anda yang paling baru dibina oleh KTSN sendiri, sebabkan kita punya team netball di KTSN very very strong. Okay, so warga-warga wanita di luar sana, okay, yang minat netball, jangan lupa untuk sertai team netball kita, because team netball kita sebenarnya hebat-hebat belaka. Okay, kita punya bola pun semua hebat-hebat lah. Kita semua punya tim kesukan semua hebat-hebat belaka, kan tak sebutkan nanti bahaya. Okay, baiklah, kita pergi ke kafe pula. This is our cafe. Okay, di KTSN kita ada satu saja kafe. Okay, Cafeteria College. Okay, tapi di kafe kita jangan risau, dia bukan kosong lah. Kita ada banyak menu-menu ataupun hidangan-hidangan menarik disediakan kepada pelajar. Okay, di kafe kita memang fully dengan kipas. Okay, banyak kipas, lampu, meja. Ini adalah gambaran meja mengikut SOP lah. Okay, kita ada 2 TV, satu lagi TV di bahagian belakang. So 1, 2 dan 3 TV. Okay, di sebelah kiri anda, gambar sebelah kiri anda sekarang ini, inilah tempat-tempat kalau nak beli makanan-makanan lain. Contoh makanan-makanan mi ke, nasi ayam ke, nasi kerabu ke, okey, ataupun benda-benda yang seperti pasta dan sebagainya. Meanwhile yang di tengah ini, gambar sebelah kanan anda, yang setengah bulat-bulat ini, dan juga yang di bahagian tengah adalah tempat di mana anda ambil nasi putih, lauk-lauk, okey, dan di bahagian belakang pula adalah untuk you all nak beli makanan-makanan makanan-makanan panas, kan, nasi goreng, mi goreng, Maggi goreng, sebut sajalah apa saja dia orang boleh buat. Okey. Okay, di bahagian belakang pula air, minuman. Okay, saya bagi tahu lah nanti you all bila siapa you all tahu lah terpinga-pinga nak buat apa kan. So di bahagian belakang ni tempat order minuman. Selalunya kita akan bayar nasi dan juga air minuman kita sekali. Okay, which is di kawasan minuman. Okay, tapi nanti saya rasa bila KTSN dah buka fully operate, kita akan bayar di bahagian tepi ni, sizzling ni, tepi belakang yang setengah bulat-bulat ni. Kaunter utama. Kita akan nampak dia tu di kaunter pembayaran macam tu. So you all bayar kat situ saja. You all ambil makanan you all, pergi dekat kaunter pembayaran, bayar. Lepas kita lah you all nak beli air apa ke apa, macam tu. Di sebalik depan fridge air ni ada satu bilik, okey, adalah bilik VIP. Okey, bilik VIP ni ataupun kafe VIP diguna pakai oleh VIP ataupun sebab any student yang digunakan untuk meeting ke ataupun nak buat makan malam ke ataupun macam makan VIP ke. Tapi untuk kegunaan bilik VIP tu you all kena contact dengan MAP ataupun fellow yang bertugas lah, sebab mungkin ada orang guna dan sebagainya. Okay. Dan dalam kafe ni juga satu lagi di sebalik belakang ini, okay, mungkin individu dia tak ambil gambar kat belakang tu. Di sebalik belakang inilah, okay, di belakang kaunter pembayaran adanya 2 court. Okay, satu lagi court iaitu court squash dan juga court pingpong. Siapa yang nak main pingpong ataupun squash, you all boleh pergi ke kafe, pergi ke bahagian belakang sedikit itu, dan you all boleh
masuklah ke gelanggang squash dan juga pingpong kita di sebalik kafe. Kita jangan pelik pula kata gelanggang squash kat mana, gelanggang squash di kafe. Okay? Alright, so kita akan pergi menyusuri laluan daripada kafe. Ini laluan dari kafe, kita akan sampai ke Dewan. Inilah Dewan Tun Said Nasir. Pintu-pintu diguna pakai sekiranya ada program ke inilah ini tepi-tepi dia dan saya nak bawa anda ke salah satu kolam gitu kan sajalah you all kan. Tengok-tengok bangunan je, kita tengoklah kolam. Kat sini selalunya ada kura-kura kat atas sini, tapi kura-kura ni tak ada. Kura-kura ni tengah berenang. Selalunya kura-kura ni ada kat sini. Okey. Selalunya kura-kura tu dia bertindan antara satu sama lain. So kalau dia orang bertindan tu jangan tolak. Kan gatal kat tangan-tangan korang tu. Okey. Dan inilah vending machine ataupun kita panggil Starbucks KTSN. Starbucks KTSN. Okey. Alright, so kita dah sampai di hadapan pintu gate Dewan. Kita akan masuk. Kita panggil kawasan inilah kawasan foyer. Okay, foyer DTSN. So bila orang sebut foyer DTSN, jumpa dekat foyer DTSN. So this is foyer DTSN. Okay. Foyer DTSN ni tempat student boleh duduk lepak, ada kursi meja, tapi sebabkan COVID-19 ni memang meja dan kursi semua dikurangkan sebab kita nak student-student banyak lepak lah. Okey, di sebalik pintu kaca ni adalah bilik VIP, bilik menunggu VIP. Okey, bilik menunggu VIP ni selalunya kalau you all ada buat program protokol ke yang melibatkan protokol dan ada VIP luar ataupun VIP dalam. Okey, sebelum sahaja program bermula, kita akan tempatkan mereka di dalam bilik kaca ini. Okey, dan juga di sebalik tangga ini bila you all naik panjat sampai ke atas adalah pejabat Kolej Tun Said Nasir. So the only way untuk pergi ke pejabat Kolej Tun Said Nasir adalah you all kena naik tangga ini, naik 2 tangga dan you all akan sampai ke kaunter pejabat KTSN. Okey. So daripada pejabat itulah you all nak selesaikan masalah-masalah you all ke dan sebagainya lah. Alright. So ini adalah pejabat KTSN lah kaca dia. Okey, di dalam ini. Okey, bila you all panjat, inilah kawasan dia. Dia di atas Dewan. Okey, di atas Dewan. Ini adalah gambaran Dewan kita. Okey, Dewan kita besar sangat dia. Memang besar sangat. Dalam Dewan ni juga pelajar-pelajar boleh gunakan untuk main badminton. Okey, court badminton ada dalam Dewan Tun Said Nasir. Okey, so you all bolehlah bila petang-petang selalunya Dewan akan dibuka untuk pelajar-pelajar main badminton. Okey. Ini dataran di hadapan Dewan. Okey, sekejap. Okey, kita klik di sini. Okey, ini dataran di hadapan Dewan. Ini tak mau gerak pula. Okey, so dataran di hadapan Dewan ni kita ada di hadapan foyer tu kita ada satu lagi kolam. Kolam ikan. Tapi tak ada kuda-kuda kat situ rasanya. Ada ikan. Ada ikan sahaja. Okey, sebentar you turn on. Kita punya screen. Start pula. Pak An, sebelum ni Pak An cuba kongsikan sedikit pengalaman duduk di kolej kita. Alright. So pengalaman di kolej bagi Pak An sangat manis lah sebab dia bukan macam alam-alam sebelum ni which is alam sekolah menengah ke alam metrik ke, kita agak terkongkong dengan peraturan ataupun dengan peraturan lah. Jadi di Kolej Tun Said Nasir ni kita lebih bebas untuk pergi ke mana-mana ni lah. Kalau selepas pandemik ni saya tak tahulah bagaimana cerita selepas ni. Tapi sebelum pandemik ni agak best sebab kalau nak pergi mana-mana senang. Kolej Tun Said Nasir ni macam akses dia sangat mudah. Kita nak pergi mall ke, kita nak balik mana-mana pun sangat mudah sebab kita sangat dekat dengan public transport. Okay, and then untuk benda-benda lain, tadi kita ada sebut yang kita ni depan Tasik Setiawangsa. Tasik Setiawangsa ni sangatlah cantik. And then kalau petang-petang tak tahu nak buat apa, tak nak main bola ke, biasa mostly student Kolej Tun Said Nasir akan pergi jogging di area sana. Ataupun kalau yang
duduk area KL ataupun dah pernah pergi Taman Tasik Titi Wangsa, dia bukan boleh jogging je Taman Tasik, kita boleh berhibur, ada kolam-kolam kecil dan juga banyak gerai-gerai makanan yang kita boleh belilah apa-apa kat sana. And then one more thing, kalau kita ada masalah kesihatan, biasa kita akan kita kalau di universiti contoh kampus Bangi, kita biasa akan ke pusat kesihatan universiti. Tapi disebabkan KTSN ni special, sebelah je dah ada klinik kesihatan. So kalau korang ada masalah any problem, kalau contoh balik daripada fakulti rasa macam nak demam ke, rasa ada sesama ke, just boleh bagi tahu abang pakcik driver untuk stop bus depan klinik kesihatan Kuala Lumpur, and then macam biasalah prosedur tu. Ataupun kalau macam kalau malam, masalah kesihatan waktu malam, korang just boleh pergi inform dekat fellow, dan fellow akan bawa ke unit kecemasan hospital Kuala Lumpur. Tapi korang kalau korang nak pergi klinik kesihatan tu, korang kena pergi pagi lah. Macam kalau boleh pergi awal ataupun pergi macam tak ramai. Soalnya kalau klinik kesihatan tu belum buka, orang dah beratur panjang lah dekat luar. Sebab nak masuk klinik kesihatan tu. So korang kena bersabar lah ya. Betul. Alright. Tapi jangan risau, college kita memang sentiasa bersama untuk membantu sekiranya ada emergency. Betul? Betul. Okay, so saya rasa teknikal dah okay. InsyaAllah saya harap dimudahkan. Okay, saya harap ada bunyi latar belakang, betul? Ada bunyi latar belakang ke? Tiada. Kurang jelas mungkin. Saya tidak pasti. Tak ada lagu. Okay, tak ada. Alright, tak apa. Sekejap saya cuba pasang supaya saya bayar semua anak-anak. Minta maaf kerana hari ini komputer ni buat hal. It's okay. Okay, so saya kembali ke blok D dan EF ya. Boleh dengar lagu ke you all? Dengar tapi slow. Betul. Okay, so sama-sama lah ya. Kita layanlah bersama dengan Margo girlfriend, okay? G-friend, okay, sorry. So sekarang kita akan masuk ke blok D dan EF. Okay, so ini adalah blok F. Okay, ini adalah blok F, dan juga di sebalik blok F adalah blok E dan D. Okay, ini adalah perkarangan you all boleh gunakan untuk letak you all punya motorcycle. Okay, you all jangan main letak je, okay, you all. Ada tempat-tempat tu dah dicop dan sebagainya. Dan juga you all janganlah curi helmet-helmet sesiapa punya motor. Okay, ini kita masuk ke blok F. Ini adalah blok E. Ini adalah blok E. Di blok ni sampai ke belakang. Okay. Dan ini adalah blok D. Okay, dahulunya blok D ni didiami oleh pelajar lelaki. Sekarang ni ditukarkan kepada pelajar wanita. Okay. Inilah surau. Gambaran kita punya surau College Tun Said Nasir. Surau Tun Said Nasir di hadapannya. Okay, cantik surau kita. Ya, betul. Surau kita. Okay, surau kita ni adalah surau baru. Dahulunya dah ada surau, tapi surau kita diperbarui dan lebih cantik, lebih selesa untuk student kita guna. Kita akan masuk surau kita, jangan risau. Okay, jom kita masuk. Okay, bukan bila ni. Okay, jom kita masuk. Jangan lupa scan MySejahtera. Okay, bila you all masuk, ni pintu masuk lelaki. Pintu masuk wanita ada di bahagian belakang, dan satu lagi pintu di bahagian tempat duduk wanita. Okay, ni adalah video pula. Ni adalah lokasi surau KTSM. Okay, surau kita dilengkapi dengan aircon. So aircon kita memang sejuk you all. Lagi-lagi kalau malam-malam tu hujan-hujan, buka aircon, na'udzubillah ya. Mungkin mungkin boleh terlelap. Okay, ini alam kita punya, kalau ada penceramah luar, so diorang akan buat ceramah diorang dekat sini. Okay, yang ni pula adalah kita punya tangga. Tangga ni menghubungkan dom di blok D. Okay, dan juga surau. Okay, alright. Okay, di sebalik blok D dan juga blok E, kita ada court takraw. Ni adalah blok E.
Okay, blok saya duduk dan juga ni adalah blok court takraw. Okay, sudah lelaki-lelaki yang main takraw, you all boleh tunjukkan bakat anda di sini. Okay. Sekarang orang main juga badminton kat situ. Depends lah. Make it kreatif. Okay. Ni adalah sebalik pemandangan di belakang blok D dan blok E. Iaitu pekarangan you all nak duduk lepak ke. Okay. Tapi kat sini pagi-pagi buta dia berbau sedikit. Sebab di sebaliknya ada loji lah. Ni lojinya. Okay. Inilah pemandangan di bahagian belakang. Gitu. Okay. Dan ini adalah pusat rumah haiwan. Okay. Unit sumber haiwan. Okay. Okay, kat unit sumber haiwan ni selalunya pelajar-pelajar perubatan ataupun biomed, kita akan dapatkan haiwan-haiwan kita, tikus ke, monyet ke, di sebalik rumah ni lah, di sebalik unit sumber haiwan makmal ni. Okay, satu lagi kita akan dapatkan di sebelah fakulti kita. Okay, now kita akan masuk pula ke court badminton. Ni laluan dia, laluan pekarangan besarnya. Di sebalik sana adalah court badminton. Di sebalik sini adalah court badminton you all. Okay, dan inilah gambaran court badminton sebelah kanan you all. Okay, ini kita panggil court badminton outdoor macam tu. Okay, kalau court badminton dalam dewannya penuh, gunalah court ini untuk you all main badminton ataupun you all nak main sepak takraw ke apa ke. Tapi usually orang main kat sini adalah orang main badminton. Tapi kena bawa you all punya apa betul jaring sendiri. Net sendiri, betul. Inilah laluan tadi tu, kalau you all nampak saya lalu tadi ke depan tu, tengok tunjuk blok F, inilah laluan dia. Kat situ surau, kat sini surau. Inilah laluan dia sebenarnya. Simple je KTSM ni you all. Alright, saya rasa itu sahaja tentang college. Hopefully you all dampaklah gambaran tentang college Tun Said Nasir. Kalau you all ada sebarang soalan, jangan risau, kita ada sesi Q&A nanti. Kalau you all nak tanya apa-apa pasal college Tun Said Nasir, you all boleh ajukan during Q&A session. Thank you. Alright. Terima kasih Iqman atas pengenalan terhadap fasiliti-fasiliti yang ada di College Tun Said Nasir. Jadi di college sudah, maka tidak lengkap kalau kita tidak memperkenalkan juga fasiliti-fasiliti yang terdapat di fakulti. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput saudari Syaza untuk meneruskan program ataupun pengenalan Fakulti Sains Kesihatan. Dipersilakan. Syaza. Okay, Syaza tengah disconnect sekejap. Okay, hari ni kita banyak masalah teknikal ya. Kita tengah tunggu. Tapi sebelum tu, Pak An, cuba kongsikan sedikit kepada pelajar-pelajar kita. Fakulti Sains Kesihatan, di manakah lokasinya? Alright. Secara spesifiknya, lokasi Fakulti Sains Kesihatan adalah di kawasan Cokit, bersebelahan pusat IMR. And then di belakang Hospital Kuala Lumpur. Jadi Fakulti Sains Kesihatan ni adalah bersama-sama dengan Fakulti Farmasi dan juga Fakulti Pergigian. Betul tu. So di college, di fakulti juga kita memang dekat dengan fasiliti-fasiliti awam ataupun transportation awam. Contohnya kita ada monorail Cokit yang boleh menghubungkan anda semua dengan banyak lokasi-lokasi yang menarik di Kuala Lumpur. Contohnya Queen City Mall, boleh pergi ke apa nama betul, Bukit Bintang. KL Center pun boleh. KL Center pun boleh. Okey, ataupun anda boleh pergi menukar ke dekat dengan nasi kandar. Sedap you all nasi kandar tu ya. Okey. Kalau you all pergi ke monorail Cokit juga, boleh pergi tukar ke Titiwangsa untuk naik LRT Ampang ataupun Sri Petaling. Okey, di situ you all boleh pergilah lokasi-lokasi yang boleh lain pula. Pergi PWTC boleh, pergi apa lagi Pak An? Sari Putra boleh. Betul. PS pun boleh untuk yang menggunakan perkhidmatan bas untuk balik kampung, biasanya akan menggunakan LRT laluan Seri Petaling. Ya betul, ke terminal bersepadu Selatan. Selatan. Ya, okey. You nak naik KTM pun boleh naik di situ. Syaza ada di sini, Syaza. Okey, Syaza masih lagi belum bersama dengan kita. Okey, rasa Pak Ain boleh teruskan? Okey, tak apa, kita teruskan dulu. Okay, jadi
Jadi untuk Fakulti Sains Kesihatan kita akan dengan pintu pagar. So boleh nampak pintu pagar kita sangat-sangatlah cantik. Di dalam tu juga kita berkongsi dengan Fakulti Pergigian dan juga Fakulti Farmasi. Okey. Terusnya Iman. Okey, so ni adalah kawasan hadapan fakulti. Kita akan masuk jalan terus sampailah kepada main attraction kita, which is tiba. So okay, so bahagian gambar sekarang adalah pejabat bakar, which is pusat pejabat dekan Fakulti Sains Kesihatan. Apa-apa permasalahan berkaitan dengan pendaftaran ataupun kita ada masalah dengan kad pelajar, boleh selesaikan masalah di sana. Just pergi pejabat dekan and then boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai yang ada di sana. Alright. Alright, so ini adalah kenderaan unit keselamatan. Okay, so nampak bangunan-bangunan di sekeliling kita sangatlah tinggi-tinggi. Okay, so ni adalah kawasan utama Fakulti Sains Kesihatan, which is tiba. Tiba ni maksud dia tingkat 1 blok E. Ya, ni bukan tiba yang tiba. Bukan tiba tapi dia tingkat 1 blok E. Alright, terusnya. Okay, so ni adalah pejabat dekan tadi, which is kita panggil bakar. Saya pun kurang pasti datang mananya nama bakar, tapi dah sini-sini panggil bakar, kita teruskanlah nama bakar tu. So, jadi macam tadi saya cakap, kalau kita ada masalah berkaitan dengan pendaftaran khusus ataupun berkaitan dengan masalah-masalah khusus, boleh settlekan masalah di pejabat dekan. Alright, seterusnya. Okay, so ni di sebelah pejabat dekan, pejabat unit keselamatan. So untuk pelajar-pelajar yang bawa kenderaan, untuk pelajar tahun 1 anda tidak dibenarkan untuk membawa kereta, tapi anda dibenarkan untuk membawa motosikal. So anda boleh daftar untuk mendapatkan stiker Universiti Kebangsaan Malaysia dalam laman web Keselamatan UKM, dan anda boleh tebus stiker anda di sini. So apa-apa berkaitan dengan masalah-masalah keselamatan berkaitan kenderaan anda boleh jumpa pegawai-pegawai unit keselamatan dan selesaikan masalah di sini. Alright. Ini adalah tempat yang pelajar biasa akan datang, which is EasyBox. So EasyBox ni, jika anda menggunakan perkhidmatan pos laju untuk pos barang, anda boleh dapatkan barang anda di kawasan EasyBox, which is orange di tengah-tengah tu. Itu adalah EasyBox. Tapi sekiranya anda menggunakan perkhidmatan kurier lain, which is contoh kita boleh guna JNT ataupun CityLink, semua itu anda boleh ambil barang anda di bahagian kiri skrin, which is yang tu, yang bot warna putih ni. So ni agak tak selamat lah sebab dia tak tertutup dengan rapi. So kalau anda gunakan perkhidmatan untuk beli barang, gunakan perkhidmatan pos laju. Alright, so berhadapan dengan tiba tadi adalah tempat menunggu bas. Tempat menunggu bas ni sama je prosedur, just berdiri untuk tunggu bas dan ikut giliran, jangan potong barisan. And then kalau sebelum pandemik dulu, sudi untuk saya kongsikan, sangatlah panjang untuk kita beratur. Berpusing-pusing tiang tu. Ya, betul. Jadi tapi sebelum pandemik, selepas pandemik rasanya dah berkurang bilangan student di fakulti. Jadi senanglah untuk mendapatkan perkhidmatan PAS. Alright. Okey, ni adalah kawasan tiba, kawasan utama Fakulti Sains Kesihatan. So kita naik tangga, boleh ke kiri ataupun ke kanan, sama je. Alright. Okey, naik tangga. Alright, di bahagian tepi, which is laluan kecil tu adalah laluan MPG 1B, which is makmal yang biasa pelajar tahun 1 akan gunakan. Makmal biomed yang biasanya pelajar tahun 1 akan gunakan.
So biasanya kalau ada amali ataupun exam yang melibatkan lab, kita akan menggunakan lab di sana lah. Alright. Seterusnya, alright, ini adalah ATM. ATM ni bukan CDM. So anda boleh mengeluarkan wang. Dan suka saya ingatkan, kalau biasa kita boleh keluar, diingatkan untuk kita keluarkan duit weekend tu terus pada hari Jumaat. Sebab nanti kalau college kita tak ada mesin ATM, so prepare siap-siap duit lebih sepanjang weekend. Alright. Alright, so ni adalah lift yang menghubungkan tingkat-tingkat seterusnya dalam blok E. Okey, ni adalah tempat-tempat menunggu. Biasanya pelajar biomed akan lepak-lepak kat sini dulu sebelum menunggu pintu makmal dibuka. And then ada juga buku-buku yang anda boleh baca sementara menunggu untuk masuk ke dalam lab. Right. Okey, kita Okay, yes. Di sini adalah bahagian kewangan. Kaunter penerimaan bahagian bahagian kewangan. Biasanya ini adalah under unit bendahari. Kebiasaannya kita akan uruskan bayaran yuran dan juga denda-denda di sini. Contoh denda saya pernah kena adalah terlewat untuk mendaftar kursus. So kenalah bayar RM15. So di sini juga diingatkan untuk tak perlu bawa duit, just bawa kad. Sebab di sini adalah menggunakan sistem cash. Okay. Alright, ini adalah ATM tadi. Keluar biasanya sebelum tunggu bas ataupun naik bas, kita akan keluarkan duit dulu lah. Sebelum balik college, prepare siap-siap duit untuk belanja di college. Okey, ini adalah sekitar kawasan tingkat 1 blok E. So ini adalah tempat duduk yang kita tunggu sebelum masuk makmal. Pan, kalau dekat bahagian atas tu apa pula? Okey, bahagian atas ni adalah Dewan Peperiksaan Tiba. Biasanya pelajar FSK jarang untuk gunakan, tapi still gunakan untuk program-program. Contoh biomed, kalau tahun 4 diorang akan gunakan sebagai tempat penerimaan, tempat penganjuran pendermaan darah. Tapi biasanya fakulti pergigian yang akan gunakan untuk peperiksaan mereka. Betul. Dan kalau kita ikut tangga di sebelah kanan ni, kanan ada satu tangga di sebalik kursi ni. Di sebalik kerusi tu kita akan terus ke makmal kedua, which is MPG 2D. Okay. MPG 2D. So biasanya masa pandemik ni pelajar akan dipecahkan kepada dua kumpulan besar. Biasa kita akan gunakan satu makmal, tapi sekarang kita akan pecahkan kepada dua penggunaan dua makmal, which is MPG 1D dan juga MPG 2D tadi. Ya, betul. Alright. Okey, ni adalah makmal yang biasa pelajar biomed akan gunakan. Sangat besar dan juga sangat sejuk, which is nama makmal ni adalah MPG 1B dan juga MPG 2D. So biasa kita akan menjalankan aktiviti amali di sinilah mengikut subjek. Ya, betul tu. So untuk pelajar-pelajar biomed, jangan tersilap, MPG 2D di tingkat 2 blok D. So you all kena naik tangga yang tadi Pak An bagi tahu di depan kewangan tu. Naik, satu lagi naik tangga, you akan sampai terus ke MPG 2D. Kalau MPG 1B tu di tepi ATM machine sahaja. Okey. So jangan silap lah, kalau syaratan kat MPG 1B jangan naik atas pula. Alright. Ni gambaran di MPG 1B. Okey, sekarang ni kursi semua dah ditukar. Jangan risau. Kursi kita semua adalah kursi baru. Okey, kursi baru dah tak ada dah kursi-kursi duduk patah. Okey. Tak ada dah kursi kita semua dah semuanya berserba baru dan juga canggih insya-Allah. Okey. Okey, teruskan. Okey, ni makmal PDR. Saya rasa dalam sini kita ada student PDR juga. Kami dapat
permintaan daripada pelajar PTR untuk turun juga. Okey, so pemahaman PDR ni saya dapat daripada YDP anda sendiri. Pemahaman PDR terletaknya di Blok B. Blok B tu di belakang Easy Box. So di laluan Easy Box tu, you all masuk ke belakang. Okey, menerusi bakar tadi tu, you all ke belakang saja, you akan sampai ke Blok B di bahagian belakang. Okey, ini adalah blok PDR. Okey, maklumat PDR saya tunjukkan sedikit gambar. Okey, so maklumat PDR ni dibagi kepada dua. Okey, saya rasa ada lagi banyak-banyak lain juga, tapi saya just nak tunjukkan sedikit kepada anda semua. Di maklumat PDR ni kita ada radioterapi lab dan juga physics lab. Okey, dua-duanya berada di fakulti. Okey, dan juga kita ada juga makmal-makmal yang disediakan kepada pelajar-pelajar PDR di HUKM sendiri. Okey, so depends lah. Nanti you all ada you all punya kursus sendiri di college, di fakulti dan juga ada di HUKM. Ini sedikit tentang makmal PDR. Okey, our ada kursus. Alright. Okey, Pan. Alright, seterusnya adalah berhadapan dengan tempat menunggu bas tadi, kita ada klinik optometri. Sebabkan kita ada kehadiran pelajar-pelajar daripada kursus optometri, kita selit juga beberapa bahagian dalam kursus optometri. So kita ada klinik. Biasanya pelajar-pelajar akan mengenalikan amali mereka di sini, pelajar-pelajar optometri, dan juga kebiasaannya pelajar-pelajar lain, contohnya daripada program-program lain akan menjadi patient kepada mereka. Jadi sudi-sudilah untuk menjadi patient kepada rakan-rakan optometri anda. Tidak rugi, bagi pendapat saya memang tidak rugilah. Kita pelajar kursus lain pun boleh belajar apa itu contact lens dan juga penjagaan mata. Penjagaan mata. Kita dapat check up secara free, percuma oleh pelajar tahun 4 klinik optometri. Yes, tepat sekali. So kalau you all nak pergi ke klinik-klinik lain ataupun pusat-pusat mata lain, mesti berbayar, betul? Dan macam buat apa kita dah ada klinik opto sendiri, alright? Dan saya rasa klinik optometri UKM adalah the first klinik opto di bawah universiti kalau tak silap. Alright? Okay, saya rasa klinik opto ni terletak di Blok F. Okay, kalau you all nak tahu blok mana, Blok F. Tapi saya kalau you all masuk je di fakulti kita akan terus nampak lah klinik opto megahnya di situ. Boleh nampak signboard merah ni. Masuk je terus nampak. Nampak je terus. So di situlah lokasi you all boleh terus straight ke klinik optometri. Okay, teruskan. Alright. Okay, so Bookworm ni adalah kafe yang paling latest lah di fakulti. So di Bookworm ni dia macam ala-ala hipster lah sikit. Anda boleh makan, contohnya ada menu shawarma, oden dan juga kopi-kopi yang tersedia di sini. So jadi kalau dah boring makan kat kafe, boring makan nasi goreng, semua bolehlah makan di ala-ala hipster dan harga dia quite okay, berpatutan. So Bookworm ni adalah kafe di berdekatan dengan klinik dietetik. Klinik terapi. Alright. Dan juga fisioterapi di bahagian belakang. Dia punya bilik mama. Alright, tadi ada kafe hipster ni adalah kafe kebiasaannya pelajar akan gunakan. Ni sudah diubah suai dan kelihatan sangat-sangat baru. Saya pun tak sempat lagi nak menggunakan kafe dengan kemudahan yang baru. So ni adalah kafe di fakulti. Kebiasaannya waktu rehat dan juga waktu tengah hari kafe ni akan penuh. So jangan lambatlah kalau nak makan. Alright. Betul. So antara lauk-lauk yang tersedia apa, Ikmal? Biasa yang ada yang ada di kafe. Orang nak tahu apa yang ada. Okey, kalau kat bahagian dalam kita ada nasi ayam, nasi kerabu, mi kari, lepas tu nasi belauk, lepas tu kita ada juga ice blended. Kalau bahagian luar kita ada roti canai, kita ada ayam penyet, ikan dipenyetkan, apa lagi? Roti canai pun ada, Ikmal. Betul. Apa lagi Hazi? Kita dekat luar Hazi? Kita ada ni claypot, hotpot sizzling tu. Tu pun sedap juga. Waffle pun ada insya-Allah. Okey.
Tapi So, dalam kafe sebenarnya kita ada breakfast dengan lunch. Breakfast lauk lain, lunch pun lauk lain lah gitu. betul betul. So kalau korang tak nak breakfast dekat kafe KTSN, korang boleh breakfast dekat sini juga. Which is dia punya lauk pun banyak. Ada macaroni, ada spaghetti, ada nasi goreng, ada mi goreng, ada mi goreng, ada mi goreng, ada semua ada. Dan gara-gara semua ada. Lepas tu ada kuih muih juga. Kalau korang macam tak nak makan makanan berat, korang boleh beli kuih muih dekat depan tempat beli air. Just kat dalam Ya, kafe betul. juga. Yeah. Semua ada. So sedap. Thank you Aziz. Teruskan Fael. Okay, so ini adalah tempat belajar, tempat paling penting kita datang. Tujuan kita ke fakulti adalah untuk ke Dewan Kuliah. So Dewan Kuliah di fakulti ada 3 yang biasanya pelajar sains bio perubatan akan gunakan. So yang ke kiri ni adalah Dewan Kuliah 1. Dewan ini sangatlah besar, akan menempatkan biasanya pelajar tahun 1 sains bio perubatan, dan juga kadang-kadang kalau kita ada kursus universiti, kita akan semua pelajar fakulti sains kesihatan akan ditempatkan dalam satu dewan which is DK1, dewan paling besar. So patah ke kanan kita ada Dewan Kuliah 2 dan juga Dewan Kuliah ke-3. So Dewan Kuliah 2 dan 3 ni sangatlah baru. Yang Dewan Kuliah 2 biasanya akan digunakan oleh pelajar tahun 2. Dewan Kuliah 3 biasanya akan digunakan oleh pelajar tahun 3. Ya, Alright. betul. Untuk penambahan juga, Dewan Kuliah 2 dan 3 ni dia seperti macam pawagam lah. Yeah. Baru sangat cantik. Okay, so ni adalah Dewan Kuliah 1. So jangan risau kalau anda rasa nak membuang air besar ataupun membuang air kecil, di kiri dengan kanan kita ada tandas yang disediakan. Di kanan ada tandas lelaki dan di kiri ada tandas wanita. Ya, Dewan Kuliah 1 ni selalunya kalau ada program-program melibatkan semua kursus pun kita akan berada di Dewan Kuliah 1. Sebab saiz dia memang besar sangat. Okey, dia memang besar, dia ada 2 tingkat, tingkat atas dan tingkat bawah. Okey, kita tak dapat masuk sebab semua dewan-dewan ni dikunci sebabkan tiada kelas diadakan. Yes. Alright. So ni adalah Dewan Kuliah 2 dan Dewan Kuliah 3. Di kanan ada Dewan Kuliah 2 dan di kiri ada yang biasanya menempatkan student-student, tak semuanya student biomed, kadang-kadang student khusus lain pun boleh menggunakan Dewan Kuliah ini. Ya, betul. So depends lah. Depends on pembelajaran korang di mana. Okay, kita ada satu lagi Dewan Kuliah, kita tak letakkan kat sini sebab kita nak fokus kepada tahun 1. Dewan Kuliah 4. Dewan Kuliah 4 terletak di atas kafe. Okay, di kafe ada satu tangga di mana akan connectkan korang dengan Dewan Kuliah 4. Dewan Kuliah 4 ni selalunya diguna pakai oleh tahun 4 biomed ataupun tahun-tahun lain lah. Okay, bukan sahaja biomed saja digunakan Dewan Kuliah ni. Semua tahun khusus digunakan Dewan Kuliah ini. Tapi untuk biomed, kita dah ikut urutan dah. 1 tahun 1, 2 tahun 2, 3 tahun 3, 4 tahun 4. So simple untuk korang. Tak ada nak pening-pening. Okay? Okay, seterusnya kita akan jalan daripada Dewan Kuliah 1, jalan-jalan-jalan, belok kanan, kita akan jumpa library, which is nama library ni adalah Perpustakaan Dr. Abdul Latif, which is kita boleh panggil dia sebagai Pedal. So Ezzy boleh share tak apa yang best dekat Pedal ni sebenarnya? Hazi ada di sini, Hazi. Pedal ni dia best kalau siapa yang macam nak buat research. Kita ada memang banyak buku research dekat belah bahagian bawah pun banyak, bahagian atas pun ada. Kalau siapa yang macam nak, dia ada tempat study yang dekat belah tengah tu, which is tempat dia sangatlah sejuk, tapi macam semua macam kena senyap lah dalam tu. Tapi kalau korang nak study sorang-sorang, korang nak melayan perasaan sorang diri, korang boleh sewa satu bilik dekat bawah ni. Dan korang macam sebab kat bawah tu macam ada banyak sangat bilik sorang-sorang. So macam korang boleh lah pergi dekat kaunter, korang cakap, oh saya nak
saya nak sewa bilik bawah tu, ada yang saya nak guna untuk berapa jam and then dia akan bagi korang kunci and then korang akan masuk dalam bilik tu. So macam nanti kalau korang ada rezeki untuk pergi ke perpustakaan ni, kita akan rasanya kita akan buat tour untuk kita explore lagi lebih dalam perpustakaan ni. Sebab dari luar ni kita nampak macam kalau kita situ macam kita tak rasa macam mana. Tapi kalau kita masuk dalam dan kita nampak benda tu, so macam kita akan tahu lagi lebih lanjut lah. Betul. Yes. Okay, sebab pengantin semua kita tak dapat nak masuk sebab rakaman video ni semua pun dibantu oleh senior-senior kita. So kita tak dapat nak menyusuri masuk ke pintu dalam pedal ini sendiri. Tapi jangan risau, pedal ni 3 tingkat ya you all. Dan pedal ni juga ada kelengkapan fasiliti seperti surau dan juga tandas, okey. Bilik-bilik tutorial dan juga bilik komputer. Okay. So bilik-bilik rehat pun ada, tempat you all nak melepak, you all nak duduk lepak-lepak, you all nak makan-makan, diskusi ke, semua ada dalam pedal ini. Pedal ni lengkap lah, cukup lengkap, sebelengkap. Kita teruskan Pak An. Okey, seterusnya atas tu adalah bahagian kafe dan bawah kafe ni kafe yang biasa. Atas tu adalah bahagian kafe dan bawah kafe adalah co-op ataupun dikenali sebagai unit co-op. Tapi biasanya student akan panggil sebagai co-op. So co-op ni adalah macam ala-ala K-shop tadi, tapi ni adalah di fakulti. So co-op ni biasa ada jual makanan-makanan ringan, air dan juga kelengkapan untuk belajar, pen, kertas dan sebagainya. Tapi ni share pengalaman peribadi lah. Unicorn ni dia sebenarnya agak a bit pricey, dia agak mahal. So kalau nak beli apa-apa just boleh pergi keluar college, depan tu pun ada 7E ataupun boleh pergi mall-mall berdekatan sebab kita akses dengan mall sangatlah mudah. So betul, boleh pergi untuk dapatkan dengan harga yang lebih murah. Ya, betul. Tapi kita tahu dia orang pula. Kan bak kata Syaza juga, okey, kalau you all ngantuk-ngantuk during kelas tu, inilah tempat you all boleh pergi mencari kudapan-kudapan untuk naikkan korang punya semangat untuk study. Okey, sebab co-op ni dia ada intersection untuk pergi ke Dewan Kuliah 2 dan 3 dan juga Dewan Kuliah 1. Okey, so tak ada susah pun nak pergi. Okey, kita teruskan. Alright. Okay, so tadi depan kafe ada tangga yang menghubungkan tingkat bawah. So depan kafe kita boleh turun ke tingkat bawah. So kita akan sampailah di bahagian bawah DK2 dan DK3. So DK2 dan DK3, bawah DK2 dan DK3 ada tersedianya surau untuk lelaki dan perempuan. So tadi di bahagian atas which is tu adalah pintu masuk pertama untuk DK2 dan DK3. Jadi untuk tingkat bawah juga boleh masuk DK, which is kita gunakan pintu bahagian bawah DK2 dan DK3. So tak apa kalau tak faham macam pening-pening, tak apa, nanti anda boleh slow explore sendiri kawasan DK tersebut. Alright. Usman? Okay, so surau kita juga, kalau alamat tengah tu juga, sewa pula. Surau kita bukan saja di sini, okay. Kita juga ada untuk surau wanita, okay. Wanita ada 3 surau kalau tak silap. Satu di depan bookworm, okay, di hadapan bookworm ataupun di tepi kewangan, ataupun di kewangan tadi tu, ada surau wanita. Di sini adalah surau wanita juga yang kedua. Dan satu lagi di pusat sumber. Okay, lelaki ada 2 sahaja. Satu di sini, di bawah Dewan Kuliah dan juga satu lagi di pusat sumber. Okay, alright. Teruskan. Alright. Iqbal, kita telah habis sesi di college, dan sesi di fakulti. So, kita akan teruskan dengan sesi Q&A, which is anda dipersilakan untuk tanya apa-apa saja soalan. Contoh soalan nak tanya tips survive di college, contoh nak tanya jadual pergerakan bas ataupun tempat-tempat menarik di sekitar fakulti, boleh saja untuk tanyakan di chat box ataupun boleh juga unmute dan tanyakan soalan kepada kami. Alright.
Yeah, so kalau ada sebarang soalan boleh tanyakan di chat box. Ataupun anyone nak tanya soalan boleh sudi untuk buka mic. Tanya je apa-apa soalan. Hikman boleh Betul. jawab. Okay, kalau kat sini Kat pun ada tanya tapi rasanya Haziq dah jawab. Okay. Kalau setahu saya sepanjang saya duduk di FSK, kita tak pernah lagi bayar duit sewaan bilik library. Tapi bilik library ni memang kita kena tempah awal dan diorang ada sistem diorang sendiri yang kita kena masuk dan kita kena book. So kalau you all tak sempat book, memang you all tak bolehlah guna. Okay. Dan juga kita kat dalam bilik diskusi tu ada yang ada TV. TV tu untuk kalau korang nak buat presentation ke sebagainya, itu memang very itulah convenience. Okay. Weekend, yes, kita buka weekend. Selalunya kita boleh tengok maklumat terkini daripada Pedal sendirilah. Pedal ada Instagram kalau tak silap dan juga Facebook. So you all boleh selalu tengok kalau diorang tutup ke apa, diorang akan inform. Ataupun you all boleh contact dengan KMUKM, kadang-kadang mereka ada connection yang dekat dengan KMUKM. Alright. So untuk library jangan risau sebab kalau mengikut pengalaman Pak An, kita pelajar tahun 1 akan diberi taklimat khusus oleh pegawai library ataupun librarian. Mereka akan bagi taklimat khusus cara penggunaan library, cara menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di library dan juga paling penting urusan peminjaman dan pemulangan buku mereka juga akan ajar dalam taklimat khusus nanti. Betul. Betul. Lepas tu lagi satu sebenarnya kita boleh jalan kaki daripada KTSN ke fakulti kita. So sebenarnya kalau korang ada peluang untuk datang masa orientasi awal tu, pihak KTSN macam korang akan pergi ke fakulti bukan dengan bas, korang macam akan memberi diorang akan memberi peluang kepada korang untuk pergi ke fakulti dengan jalan kaki. So kalau korang tak nak pergi fakulti naik bas atau macam tengoklah barisan semua beratur panjang gila sampai ke kafe kan. So cakap kalau semua tak nak tunggu bas, kalau semua boleh jalan kaki ke fakulti. So macam jalan kaki tu ambil masa dalam 15 minit, 10 minit gitulah lebih kurang. Nanti korang akan explore lebih lanjut, like korang akan melalui selok belok hospital semua tu sampailah ke fakulti. Betul. So kalau since korang semua tak diberi peluang untuk ada MMM, korang just nanti tanya je senior-senior yang ada, ikut je diorang akan bawa. Okay. So Ikhwan, ada soalan di chat box. So soalan ni, kalau kelas pukul 8 pagi, kita naik bas pukul berapa? Okay, so untuk pengetahuan korang, bas kita memang ada schedule kita sendiri. Starting selalunya pukul 7 dah ada, 7 sampai pukul 6 petang. Okay, depends on waktulah. Selalunya KMUKM akan keluarkan schedule untuk naik bas. Okay, saya bagi tahu awal secara pengalaman kami lah. Okay, kalau sebelum pandemiknya, kelas-kelas pukul 8, pukul 7 tu dah kena beratur dah, ya. Dah kena beratur. Bukan 7 tu baru nak keluar bilik. 7 tu saya sudah kena ada dah dekat bus stop. Tapi kadang-kadang ada hari-hari yang kita sangat untung. Kadang-kadang 7.30 tu tak ada orang kan. Sebab bas kita banyak bergerak. Okay, so kita depends on kelas masing-masing lah. Tapi kalau saya lah bagi pendapat pukul 7 tu dah beratur lah. Boleh je untuk datang awal. Contoh biasa kalau datang awal, student biasa akan dulu di kafe ataupun kalau tak nak breakfast boleh ke library untuk buat discussion di sana biasanya sebelum untuk tunggu kelas bermula. Lepas tu ada soalan juga, dekat sana boleh bawa basikal pergi fakulti ke kalau rasa tak nak naik bas? Alright, okay. Untuk soalan ni, sebenarnya daripada college ke fakulti, kita melibatkan jalan yang super busy. Memang kita menggunakan laluan di Bulatan Pahang which is sangat-sangat pack. Memang pack gila-gila lah. So memang tak adalah orang bawa basikal dekat area tu. Betul.
So diingat so untuk soalan ni boleh tak bawa basikal, memang tak boleh. Betul. Tapi kalau you all duduk di plazarah ke berdekatan dengan fakulti, tak ada masalah untuk naik basikal. Tapi kami tak syorkan untuk naik basikal. Tapi kalau you all nak gunakan jalan kaki untuk ke fakulti, nak naik guna basikal laluan tu pun tak ada masalah. Tapi nanti nak naik tangga jambatan jejantas tu, you all kena bersabar sikit lah, bawa tangan korang punya basikal tu. Okey. Tapi boleh dicuba, tapi tolong jangan guna laluan Jalan Pahang itu ya. Bahaya sangat-sangat Jalan Pahang itu. Okey, kita naik motor, naik kereta pun kadang-kadang bahaya-bahaya jugalah ya. Okey, teruskan soalannya. Seram. Trafik dia KKL seram. Okey, daripada Alia Husna, sorry kalau soalan macam pelik. Kalau student yang duduk dalam kolej, diorang boleh balik sesuka hati bila-bila ke atau ada macam kena isi borang ke apa? Okey, saya tak dapat lagi maklumat lanjut daripada pihak MAP untuk maklumat terkini untuk semester 2. Tapi kalau ikutkan pengalaman kami sebelum ini, sebelum pandemik COVID-19 memang kita boleh balik seperti biasa. Ikutlah kita nak balik ke, nak duduk ke, nak on off. Tapi during COVID-19 hari tu, waktu saya dan juga rakan-rakan third year saya yang berada di kolej, kami tak boleh sesuka hati balik rumah dan perlu ada makluman dan juga email lah kepada pihak kolej bila kita nak balik. Tapi untuk semester 2 yang akan datang ini, kita masih menanti pihak kolej atau pihak HCP untuk mengeluarkan perkeliling baharu bagaimana prosedur untuk pulang ke kolej, ke rumah. Sebab kita tahu lah kan, dalam COVID-19 ni kita nak putuskan rangkaian COVID ni, so kita tak naklah pelajar expose benda luar ke dalam kolej sesuka hati. Okey. Alright, teruskan. So, ada soalan which is dalam KTSN ada ATM tak? Tak ada. Dalam KTSN tak ada mesin ATM. So diingatkan kalau kita nak berweekend tu, ambil duit siap-siap di fakulti sebelum balik. So nanti bolehlah guna duit lebih tu untuk survive waktu weekend. Betul tu. Tapi kalau daripada KTSN sendiri, jangan risau kalau you all rasa weekend you all tak sempat nak keluar, weekdays korang tak sempat keluarkan duit. Kalau pintu gate ke KTSN dah dibuka untuk keluar masuk, you all boleh sahaja bergerak daripada KTSN pergi ke Shell ataupun Petronas yang hanya berada di belakang KTSN ataupun di sebalik belakang KKL. So waktu tu you all kena jalan sedikit lah, dalam 5 ke 10 minit, tak lama pun 5 minit je jalan sampai dah. Okey, dekat saja. Di Shell dan juga Petronas di belakang KTSN, you all ada 2 ATM untuk korang keluarkan duit. Okey, dari situ juga ada T-Life dan juga ada ada T-Life Dah ada T-Life baru dan juga ada menariklah di situ. Kenapa tak ada time kita ada? Okey. So jangan risau kalau tak keluarkan duit during di college pun di fakulti boleh keluarkan di college, tapi di luar college. Seterusnya, KTSN tak ada kemudian nak main archery ke atau kelab. Okey, kalau main archery, saya rasa kita tak ada kelengkapan main archery. Selalunya kalau saya tahu daripada sahabat saya sendiri yang main archery, mereka memang connect dengan kelab mereka sendiri. So diorang kena pergilah kelab diorang. KTSN masih lagi saya rasa tak ada kelengkapan archery itu. Okay, saya pun tak pasti kalau dah ada ataupun tidak. Tapi kelab, ya, kita ada banyak kelab. Tapi kelab archery tak ada. Okey, terusnya Zamir. Zamir pula apaan untuk soalan Zamir? Daripada Zamir Anwar, saya nak tanya, sekarang kan COVID, apa restriction dekat fakulti dan KTSN? So Iqmal sebagai orang yang berada di kolej sebelum ni, boleh share tak? Okey. Okey, so Abang Zamir kita pun boleh berkongsi jugalah sebagai majlis seperti pelajar di chat box juga apa restriction di kolej. Tetapi restriction di kolej dan di fakulti selalunya kita memang kena jaga SOP lah. Kalau hari tu kita dilibatkan MCO, PKP dan sebagainya, kolej akan keluarkan perkeliling baru. Kita tak boleh main bersukan dan sebagainya tu. So kita kena follow perkeliling yang baru. Kalau restriction tu selalunya nak keluar pintu gate tu kena ada pemakluman dan juga tak boleh sesuka hati keluar. Okay. And then kawasan-kawasan yang selalunya kita boleh melepak, duduk ramai-ramai tu semua kita kena hindarkan diri sebab kita tak boleh kan lepak ramai-ramai kan. Selalunya kita ikut meja tu. Sekarang kita boleh ikut meja. Dulunya satu meja tu 2 orang je ataupun satu meja tu seorang je. Okay.
So restriction tu akan berubah-ubah based on keadaan semasa. Kalau dekat fakulti, fakulti ni dia lebih terbuka sedikit untuk pelajar keluar masuk sebabkan memang fakulti ni di bahagian luar, bukan di dalam college. Okey, namun begitu ada restriction seperti bila nak datang college fakulti tu kena ada sebab lah kenapa nak datang fakulti. Sebab nanti pegawai keselamatan akan tanya kita. Okey. Tapi saya nak cakap dia, apa yang saya cakap ni akan berubah-ubah mengikut situasi. Okey. Alright. Okay, kita bertanya beberapa lagi soalan. Okey, ada soalan daripada Alia Husna. Agak-agak berapa lama kalau berjalan daripada KTSN ke fakulti? So, anggaran waktu kalau kita berjalan adalah lebih kurang 10 minit hingga ke 15 minit. So, sebab biasa kalau saya sebagai lelaki, pengalaman ada rakan-rakan yang biasa lewat untuk ke kelas. Kelas start pukul 9 tapi bangun pukul 8.30 ke. So, diorang biasanya takkan menggunakan bas lah sebab bas kena beratur panjang and then nak sampai fakulti tu so lama. Jadi biasa kalau bangun 8.30 mandi-mandi semua 8.45 tu boleh gerak menggunakan laluan berjalan kaki sampai ke fakulti tepat-tepat biasa pukul 9. Ni bukan pengalaman peribadi ya, dia pengalaman rakan. Saya tak kalau saya pengalaman peribadi dari fakulti ke college, selalunya makan masa dalam 15 ke 20 minit sebabkan pace depends on pace kita sendirilah. Pace kita. So kalau you all laju jalan tu memang sekejap je sampai. So kalau you all just macam nak lepak-lepak, saya jalan macam biasa tu duduk 15 ke 20 minit. Saya taklah laju-laju. Okey, soalan yang terakhir saya rasa boleh jawabkan. Possible ke untuk stay college even dah tahun 2 dan berapa merit untuk stay college? Kalau tak cukup merit kena cari rumah sewa lah kiranya kan. Okey, di soalan dia bawah PUD. Okey, memang possible untuk duduk di college daripada tahun 1, 2, 3 dan 4 maupun pelajar FGG tahun 5 pun ada juga yang duduk di college. Tapi it all depends on merit. Tapi sekarang ni saya sesungguhnya saya bukannya lagi majlis etika pelajar untuk menyampaikan berkaitan merit. Okey, saya ada juga wakil daripada MAP di sini, Zamir, sekiranya boleh menjawab soalan itu di chat box nanti. Okey, so dari situ Zamir ada cakap sistem merit for now tidak diguna pakai kerana COVID jadi college cuma mengikut sistem PPP. Okey, betul. Untuk pengetahuan korang, college kita di bawah kelolaan PPP, Pusat Perumahan Pelajar. Okey, so semua perkeliling-perkeliling dan juga maklumat-maklumat akan dikeluarkan oleh PPP. Okey, so bab merit ni sebenarnya saya kurang mahir untuk cerita sebabkan keadaan COVID-19 ni memang banyak perubahan dah berlaku. Bukan lagi kita gunakan konteks merit dah. Okay? Tapi apa, Abang Zamir kita dan juga warga-warga MAP akan sentiasa update di social media MAP kita. Okay? Alright, betul Pak? Betul. Saya rasa banyak soalan juga kita dah jawab. Terima kasih buat semua yang bertanya. Saya rasa kalau ada lagi soalan-soalan berkaitan kolej dan juga fakulti, you all boleh tanya saja kepada kami ataupun boleh kontak. Kalau kolej boleh kontak MAP, kalau di fakulti boleh saja kontak kami ataupun mana-mana PMFSK dan sebagainya. Okey, saya rasa kita boleh tutup sesi Q&A kita. Kalau ada soalan boleh saja tanya. Okey, ada satu lagi soalan. Okey. Seminit lagi boleh ya? Boleh. Okay, untuk student yang duduk college time 2 nanti kan tak boleh keluar college. Boleh ke jalan-jalan dalam college je? Boleh. Bukan dalam bilik je. Boleh you all. Boleh. Ya? Jangan terperap dalam bilik. Okay, nanti jadi perkasam nanti. So boleh you all. Boleh jalan-jalan pusing satu college. Okay, nanti Zamir akan ada di SEM 2 nanti, pembukaan college nanti. You all boleh minta Zamir, kontak Zamir untuk bawa tour. Nanti kita boleh kontak Zamir untuk bawa pelajar-pelajar kita yang kembali untuk buat tour. Okey. Zamir suka main frisbee ya. Pada petang-petang hari you all boleh bersama dengan Zamir untuk main frisbee. Ingatkan kena kuarantin dalam bilik je. Oh tidak. Kalau lepas after quarantine you all boleh berjalan-jalan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Sebab kuarantin yang korang jalan ini adalah you all memang tak boleh melepak pada 10 hari tapi you all boleh keluar untuk pergi kafe. Untuk beli makanan, okay. And after 10 days tu jalanlah satu-satu orang college tu. Jalanlah, pergilah merantau satu college tu, okay.
Saya insyaAllah kita doakan bahawa college akan buka pintu untuk pelajar keluar masuk insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Okey, baiklah, saya rasa kita boleh teruskan ke slot yang terakhir kita. Alright. Okay. Alright, so kita sudah sampai ke slot terakhir kita, which is sesi fotografi. So mana-mana majlis tak ambil gambar sedikit, buat-buat kenangan untuk letak di IG. So diminta untuk semua para peserta yang hadir untuk buka kamera. Alright. So jangan malu-malu. Ni adalah untuk kenangan-kenangan kita juga. So boleh je buka kamera, okey? Betul tu. So semua tolong bolehlah buka kamera ramai-ramai. Mari mari. Alright. Okey. Kita berempat je ke? Okay, saya masih menanti. Halo. Sampai. Halo Akmal, halo. Cuba dengar lagu ke? Masih boleh dengar lagu ke? Alright. Okay, semua kalau boleh yang masih ada di sini untuk buka kamera. Pelajar senior pun boleh yang ada dalam ni untuk buka kamera. Mari kita masih menanti. Sesi ramai lagi. Okay. Kita masih menanti you all. Okay, kita masih menanti. Saya sudah ramai orang. Okay, teruskan you all. Okay, kita masih menunggu. Okay, saya dah buka large preview. Aha. Okay, mari. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Hai Zamir, say hi Zamir. Lambai-lambai sikit. Itu kita punya majlis eksekutif pelajar kita. Wakil lah. Okay, so kalau ada soalan-soalan berkaitan college, you all boleh tanyakan kepada beliau. Okay, ramai lagi ke yang tak buka kamera you all? Kita bagi laluan sekejap. Maybe seminit ya? Kita bagi seminit. Boleh. Ada sesiapa lagi tanya soalan, boleh tanyakan soalan. Okay, dah start ramai. Okay, mari. Okay, dah start ramai dah. Okay. Syahira Ruslan, hello. Lambat sikit Syahira. Our senior pun ada hari ini bersama kita. Terima kasih. Okay, saya rasa kita dah boleh, Martin kita dah boleh bersedia. Okay, masih lagi ada yang buka kamera. Okay, terima kasih. Lambai-lambai sedikit semuanya. Okay, saya rasa Martin dah ready. Martin, Farah okay? Farah dengan Haziq. Okay. Alright, okay, dengan kiraan semua senyum dulu semua. 1, 2, 3. Okay, peace, ready, peace. 1, 2, 3. Okay, semua boleh buat apa pun. Kita balik. Nak buat apa? Buat le semua. Okay, kita ada Diana lagi. Okay, 1, 2. Okay, thank you semua. Thank you guys. Okay. Bye. Baiklah, kami ucapkan ribuan terima kasih buat semua yang sudi menyempurnakan sesi fotografi sebentar tadi. Okey, baiklah Pak Ain, kita sampai ke penghujungnya. Betul. So dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka tamat ataupun berakhirlah program Biome Explore 2020-2021 kita pada hari ini. So kami di sini pihak kelab yang menganjurkan program pada hari ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang sudi untuk hadir bagi menjayakan program pada hari ini. Di sini kami juga ingin memohon 10 jari kemaafan sekiranya terdapat salah dan silap.
sekiranya sepanjang mengendalikan program ini, yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian saja daripada kami berdua. Jangan lupa untuk saksikan tayangan semula program Biome Explore pada hari ini di platform YouTube channel kami iaitu Biomed UKM. You all boleh klik YouTube dan cari Biomed UKM. Nanti kita akan upload pada hari ini atau esok insyaAllah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kita paling penting ya, subscribe, like dan share. Pelajar juga diingatkan untuk scan QR code feedback form yang asalnya dipaparkan di skrin anda ataupun di chat box. Nanti Hazi akan hantarkan di chat box nanti. Alright, untuk dapatkan e-certificate Biome Explore anda. Saya rasa sekian saja daripada kami berdua. Thank you dan Pan. Pak Ain ada kat situ? Pak Hilan dah. Baiklah. Okay, so sekian, terima kasih dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you semua. Jangan lupa untuk scan dan dapatkan QR code anda ya. Bye. Bye. Thank you guys. Boleh makan lunch. Bye. Thank you everyone. Sorry for the technical problem. Terima kasih sudi join. Maaf ada kekurangan daripada pihak kami. Tadi lag. Yeah, Pak Ain kau like tadi. Sorry. Thank you yang bersudi tanya. Thank you semua. Thank you semua.